Hari ini Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pertahanan udara telah memintas dan memusnahkan 419 drone Ukraine sepanjang malam, termasuk beberapa yang dikatakan menuju ke Moskow. Serangan terbaru ini berlaku di tengah-tengah permusuhan yang semakin memuncak antara Rusia dan Ukraine, dengan Kiev meningkatkan serangan drone ke atas kemudahan tenaga dan infrastruktur Rusia, manakala Moskow mengatakan pasukannya terus marah di medan perang. Bersama kita sekarang dari Frankfurt, Jerman, ialah Letnan Jenderal Bersara Ben Hodges, bekas Komander Tentara Darat Amerika Syarikat Eropa. Mari kita mulakan dengan serangan Ukraine yang semakin berjaya ini. Adakah ini akan membawa sebarang perbezaan dari segi pandangan Putin dalam menamatkan perang ini? Saya rasa ia sudah pun membawa perbezaan. Saya rasa rakyat Ukraine telah menyadari bahawa jika mereka dapat memusnahkan keupayaan ekspor minyak dan gas Rusia, ia akan menjadi sangat sukar untuk Rusia menjual minyak dan gas untuk menjana kewangan yang mereka perlukan bagi mengekalkan usaha perang ini. Jadi saya rasa ini sebenarnya adalah sebahagian daripada jalan menuju kemenangan. Ukraine kini mempunyai keupayaan untuk menyerang sasaran sejauh 2,000 kilometer di dalam wilayah Rusia. Dan sudah tentu ini adalah kawasan yang terlalu besar untuk Rusia lindungi dengan secukupnya. Jadi kilang penapisan serta kilang peluru dan peluru berpandu kini sangat terdedah dan Ukraine sedang membuat Rusia menanggung akibatnya. Dan saya juga ingin membetulkan kesilapan saya, Tentara Darat Amerika Syarikat Eropa. Mari kita mulakan dengan seperti yang Anda tahu berkenaan dengan ketegangan berbalas yang sedang berlangsung di Selat Hormuz. Kita tahu kesan ekonomi, kesan terhadap bahan api dan sebagainya. Apakah kebimbangan makro dengan semua kesan berantai ini di seluruh dunia? Sudah tentu satu-satunya cara Rusia boleh menjana sumber kewangan untuk meneruskan perang adalah melalui penjualan minyak dan gas. Jadi mereka sebenarnya mendapat manfaat untuk satu tempoh masa apabila aliran minyak melalui Selat Hormuz terhalang. Harga meningkat di seluruh dunia dan Rusia dapat mengambil manfaat daripada situasi itu. Jadi saya tak dapat tentukan dengan tepat peranan China dalam semua ini kerana mereka jelas memerlukan minyak dan gas dari selat itu. Tetapi saya rasa mereka sedang berusaha untuk membelinya secara langsung dari Rusia. Tetapi jika kita dapat menurunkan harga, maka Rusia tidak dapat memperoleh sebanyak itu daripada hasil jualannya. Begitu juga jika kita dapat membantu Ukraine terus memusnahkan keupayaan ekspor minyak dan gas Rusia, itu akan mengurangkan pendapatan mereka. Jadi itulah tujuan semua ini. Ia bersamaan dengan pengeboman strategik terhadap sumber pendapatan utama Rusia. Sekarang pihak Ukraine sudah tentu melakukan perkara ini terhadap apa yang kita panggil sebagai sasaran jarak pertengahan juga. Memusnahkan infrastruktur logistik Rusia di bahagian timur dan tenggara Ukraine, mengasingkan Crimea, menyerang konvoi dan landasan kereta api. Semua ini sebenarnya adalah pendekatan penyasaran yang sangat bijak oleh staf Ukraine. Dan bagaimana pula dengan Presiden Trump? Maksud saya kita sebenarnya belum banyak mendengar apa-apa daripada beliau. Adakah ini akan mengubah apa-apa dari segi sama ada Presiden Trump menyokong Ukraine atau tidak? Saya berharap ia akan berlaku. Ia adalah demi kepentingan terbaik Amerika Syarikat dan juga Eropah supaya Ukraine benar-benar mengalahkan Rusia, memaksa Rusia untuk kekal dalam sempadannya sendiri. Dan itu akan melancarkan aliran tenaga dan makanan serta banyak perkara lain dan mengurangkan aliran pelarian dari Ukraine ke seluruh Eropah. Jadi, terdapat banyak sebab untuk kita menyokong Ukraine. Malangnya, pentadbiran Trump langsung tidak menunjukkan minat untuk benar-benar membantu Ukraine dengan cara yang realistik. Mereka nampaknya jauh lebih berminat untuk membantu Vladimir Putin. Dengan penguatkuasaan sekatan yang tidak konsisten, boleh saya katakan begitu. Jadi saya tidak tahu. Presiden sudah tentu saya tidak akan terkejut jika beliau memutuskan begitu. Atau apabila beliau sedar bahawa momentum telah beralih memihak kepada Ukraine, beliau mungkin akan bertukar pihak, beliau mungkin akan memutuskan, tidak, saya benar-benar mahu membantu Ukraine di sini.
Tetapi saya rasa apa yang akan berlaku disebabkan pendekatan pentadbiran Trump terhadap Ukraine, Amerika Syarikat akan menjadi semakin tidak relevan kerana Ukraine akan melakukan ini sendiri dan dengan bantuan orang Eropah. Baiklah, anda boleh lihat bahawa mereka telah berjaya, anda tahu, meningkatkan operasi ofensif mereka. Kita juga tahu bahawa, anda tahu, Zelensky telah menghadiri G7. Semua orang pulang dengan sedikit rasa optimis. Jelas sekali kita tidak melihat sebarang perubahan, tetapi dengan sidang kemuncak NATO yang akan datang, saya bayangkan perkara ini akan menjadi tumpuan utama. Memang sepatutnya begitu. Semua negara di Eropah, mereka tahu bahawa mereka jauh lebih selamat jika Ukraine mengalahkan Rusia. Ia mengurangkan kemungkinan Rusia akan meneruskan perang ini terhadap negara NATO. Jadi saya rasa kebanyakan mereka faham dan mereka sebenarnya akan terus berusaha untuk menyokong Ukraine. Dan saya harap mereka memberi tekanan yang besar kepada rakyat Amerika untuk berkata, lihat, ini adalah demi kepentingan kita semua jika kita membantu Ukraine. Tapi saya tak boleh ramalkan apa yang Presiden akan lakukan. Dia cenderung untuk fokus pada perkara-perkara bersifat transaksi. Saya harap dia tidak buat begitu. Baiklah, terima kasih banyak Letnan Jeneral Bersara Ben Hodges, bekas Komander Tentara Darat AS Eropah. Terima kasih atas penghormatan ini. Beralih ke Monaco, 3 orang cedera semalam apabila sebuah bom bungkusan meletup di sebuah bangunan kediaman, termasuk sepasang suami isteri dan seorang remaja. Utara Albert Monaco menggambarkan insiden itu sebagai jenayah kejam dan satu kejutan kepada seluruh komuniti. Kementerian Dalam Negeri Perancis menyatakan bahawa terdapat rakaman video pelaku melarikan diri dan salah seorang yang cedera adalah penduduk Monaco yang merupakan jutawan dan telah dikenakan sekatan oleh Kiev sejak Desember 2023.